Soalan kuantitatif 9. Jadual di bawah menunjukkan data jumlah penduduk, keluaran negara kasar KNK dan keluaran dalam negeri kasar KDNK pada harga tetap. Okey, sekarang Miss nak tanya. Apa yang dimaksudkan harga tetap dekat sini? Harga malam. Okey, harga mala. Dan kalau kita kata harga tetap ke ataupun harga mala, itu menunjukkan bahawa data yang disediakan dekat sini, dia adalah data nominal ke ataupun data yang benar. Data benar. Okey, thank you. Okey, jadi ingat segala data yang ditunjukkan dekat sini dia adalah benar punya. Which mean KNK ini adalah KNK benar, KDNK ini adalah KDNK benar. Okey? Dan sekarang kita cuba tengok dia buat kurungan. 2005 sama dengan 100. Okey, sekarang soalan saya. Apa maksud 2005 sama dengan 100 ini? Tahun asas Tahun apa ialah tahun asas? 2005. Yes. Okey, ingatlah yang ini dia merujukkan bahawa tahun 2005, okey, dia adalah tahun asas. Okey, dan ingat tahun asas itu dia sentiasa sama dengan 100. Saya ulang, tahun 2005 merupakan tahun asas dan indeks harga pengguna bagi tahun asas itu sentiasa sama dengan 100. Okey, kita sambung lagi. Dari tahun 2009 hingga tahun 2012 bagi sebuah negara. Jadi itu adalah maklumat yang sedia adalah. Okey, setelah kita tengok soalan ini dengan maklumat dekat jadual ini ya, kita cuba tengok. Dia ada jumlah penduduk, KNK harga tetap, KDNK harga tetap. Okey, cuma apa yang Miss nak tekankan dekat sini, jumlah penduduk kat sini dia guna ribu orang. Dan data untuk KNK dan KDNK dia guna juta. Okey, jadi kena jaga sikit lah, be alert lah. Okey, nanti mungkin dia tanya benda yang berkaitan ke. Okey, jadi anda kena jelas apa itu juta, apa itu ribu. Okey, sambung. Tengok soalan yang ditanya. Berdasarkan jadual di atas, hitung pendapatan faktor bersih luar negeri bagi tahun 2010, 2011 dan 2012. Okey, jadi sekarang yang berkaitan dengan PFBLN. Okey, kita jawab soalan ini dulu. Soalan A. Kita tahu bahawa KNK sama dengan KDNK dan beza dia adalah PFBLN. Sekarang soalan saya, dekat sini dia adalah tambah ke tolak? Tambah. Okey, memang tambah. Dan sekarang soalan itu dia minta kita cari PFBLN. Bermaksud KNK yang ini pintar ya, tolak KDNK sama dengan PFBLN. Okey, dengan reti kata lain, nanti kita akan pakai data KNK tolak KDNK supaya kita dapat PFBLN. Okey, katakan sekarang saya tengah tunjuk untuk tahun 2010 dulu. Okey, KNK dia, okey, yang ini adalah maklumat dia, 61,805.6 RM juta. Okey, saya catat maklumat itu dulu. Kita kena tunjuk satu pengiraannya. Okey, kemudian tolak KDNK kita. Tengok row yang sama, tengok KDNK. 53,205.4. Okey, jadi sekarang daripada pengiraan ini saya nak tanya, berapakah jawapan yang anda dapat? RM 8,600.2 juta. 8,600. 2 juta. Okey, thank you. Yes, itulah jawapannya.
Okey, untuk kali ini pengiraan anda, kalau anda nak buat secara mendata pun okey. Kalau anda nak buat secara menegak pun okey juga. Tak ada masalah. Okey, tetapi yang kita tengah kira ini adalah untuk tahun 2010 kan. Soalan dia kan dia tanya, dia nak 3 tahun. 2010, 11 dan 12. Jadi bermaksud anda perlu sediakan jawapan anda dalam bentuk jadual. Okey, yang ini adalah tahun, yang ini adalah PFBLN. Dan jangan lupa anda kena buat kurungan RM juta. Okey, lepas tu tulis tahun. Yang ini tahun 2010, 11 dan 12. Untuk tahun 2010 punya kita masukkan saja jadi sudah kira. Okey, 8,600.2 juta. Bagi tahun 2011, apakah jawapan anda? 9434.60. Okey, kejap ya. 9434 poin berapa? 60. 60. So, 6 lah tu. Okey. Kita sambung untuk tahun yang seterusnya. Saya jawapan 755.6. 10 7 7 55.6. 55.6. Okey, inilah jawapan dia. Jadi sebagai peringatan, rumus pengiraan ini anda hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Untuk jawapan yang lain, sila masukkan ke dalam jadual. Okey, itu adalah soalan A ya. A satu Roman. Sebab tadi ini adalah satu Roman punya. Okey, kita sambung. 2 Roman. Apakah arah aliran pendapatan faktor bersih luar negeri bagi negara tersebut? Tadi kan anda sudah cari PFBLN kan? Sekarang dia tanya arah aliran. Apa itu arah aliran? Sekarang anda tengok data yang disediakan kat sini. Arah aliran itu sebenarnya dia merujuk sama ada dia naik ke turun ke? Okey. Arah dia menaik. Arah dia menaik. Okey. Kalau jawapan anda, takkan anda hanya tulis naik. Kan? Kita kena bagi jawapan yang lengkap. Boleh pindah ayat tak? PFBLN macam mana? PFBLN pada tarikh 2009. Pada tahun 2009 sehingga 2015. Mana ada 2009. Kita kira untuk 3 tahun ini je. Silap. Sekali 2010 lagi. PFBLN pada tahun 2010 sehingga 2012 menunjukkan menunjukkan peningkatan. Okey, boleh. Okey, janji anda ada sebut peningkatan ke, naik ke, ataupun lagi satu. Okey, tadi kata kunci kita kan kita kata dia meningkat kan? Okey, kejap ya. Tadi anda kata dia semakin meningkat. Okey. Okey, sebenarnya selain daripada meningkat, ada satu kata kunci dekat sini. Cuba tengok PFBLN anda. Dia mencatat positif ke negatif ni? Positif. Ya, positif kan. Jadi dekat sini, jawapan yang anda sediakan, you kena nyatakan ada positif, you juga ada nyatakan dia mengalami peningkatan. Okey, jadi jawapan anda boleh tulis PFBLN mengalami keadaan positif. Okey, yang semakin meningkat. Okey, jadi kata kunci anda dekat sini, pastikan anda mention pasal positif dan lagi satu meningkat. Sebab untuk maklumat anda, PFBLN yang kita hitung, dia bukan saja boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif juga. Dan kita nampak dia meningkat kan? Selain daripada meningkat, dia juga boleh menurun. Okey, sekarang saya nak tanya sikit. PFBLN yang pencatat positif, apakah hubungan antara PFLN dengan BFLN? BFLN lebih besar pada PFLN. Okey, P ini adalah merujuk pendapatan.
Okey, dan selain daripada itu, B ini adalah merujuk bayaran. Anda sebagai pelajar perakaunan, cuba tengok pendapatan dengan bayaran. Mana satu lebih besar supaya dia akan dapat positif. PFLN lebih besar berbanding BFLN. Yes, betul. Itulah dia. Okey, ingatlah kalau PFBLN kita yang mencatat positif, dia sebenarnya merujuk PFLN adalah lebih besar. Tengok yang ini. Dia adalah lebih besar berbanding dengan BFLN. Pendapatan lebih daripada pembayaran. Okey, itu adalah soalan A. So, ini settle ya. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan soalan B. Kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2010, 11 dengan 12. So, bermaksud dia nak kita cari untuk 3 tahun juga. Tapi ingat, kita sekarang akan fokus tentang kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan rumus untuk kadar pertumbuhan ekonomi dulu. Okey, jadi Miss tulis dulu ya. Kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus kadar pertumbuhan ekonomi? Ada dua tata kat sini. Mana satu yang kita akan guna? KDNK benar. KDNK. Okay, good. Yes. Okey, ingatlah kalau ada KNK dengan KDNK, nak hitung kadar pertumbuhan ekonomi, kita mesti pakai tata KDNK. Dan kenapa kita kata benar? Kan tadi Miss pun sudah tahu ini malah kan? Ini adalah benar punya. Okey? Okey, sekarang kita saya rumus kadar pertumbuhan ekonomi. Rumus dia kadar KDNK benar. Tahun apa? KDNK benar semasa tolak dengan KDNK benar sebelum. Okey, kejap ya. KDNK benar tahun sebelum. Ingat kalau tahun sebelum pakai T tolak 1 ya. Sebab ini rumus yang terkini. Okey, sambung. Bahagi dengan KDNK benar. KDNK apa? Okey, benar. Tahun apa? Tahun Semasa ke sebelum? tahun sebelum. Okey, lepas tu? Darab dengan 100%. Ya, sebab kadar. Okey, thank you. Okey, jadi sekarang itulah rumus yang kita akan pakai ya. Okey, jadi seperti biasa kita kena tunjuk satu pengiraan. Okey, jadi anda rujuk KDNK tahun semasa. Katakan sekarang kita nak kira untuk tahun 2010. KDNK tahun semasa 53,254. Tahun sebelum 50,391. Okey, jadi kita sekarang masukkan data ini ke dalam ke dalam rumus kita. Okey, ini tahun semasa ya. Untuk tahun sebelum pula, okey, kemudian darab 100%. Jadi ingat, ini adalah kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2010. Apakah jawapan yang anda dapat? Ya, Miss. 5.59%. Okay, thank you. Yes, tepat sekali jawapan dia. Juga sama untuk tahun yang seterusnya, kita akan sediakan dalam bentuk jadual yang macam ini. Okay, ingatlah rumus pengiraan anda hanya perlu tunjuk satu kali sahaja, tak perlu banyak. Okay, ini adalah tahun kadar pertumbuhan ekonomi. Okay, tahun 2010, 2011 dan tahun 2012. Okay, kalau berdasarkan jawapan tadi adalah 5.59%. Okay, jadi kita pun isi. Okay, untuk tahun 2011, apakah jawapan anda? 4.27%.
Okay, good. Bagi tahun 2012 pula. 5.54%. Okay, good. Itulah jawapan dia. Okay. Seterusnya, selesailah perbincangan kita untuk B ini. Okay, ini settle ya. Sekarang kita sambung pendapatan per kapita. Juga sama, dia nak untuk 3 tahun sekali. Okey, bermaksud nanti kita juga perlukan sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual. Okey, tetapi sekarang kita cuba tengok pendapatan per kapita dulu ya. Okey, kalau katakan pendapatan ini anda tahu dia adalah berkaitan dengan KMP. Biasanya KMP, KF lah. Okey, tetapi sekarang anda tengok semula jadual kita. Sini ada data KNB tak? Tak ada. Hanya ada KNK dan lagi satu KDNK. Jadi sekarang soalan saya. Okay. Ini memang tak boleh pakai ya. Tak boleh guna KNB ya. Okay. Jadi sekarang soalan saya. Pendapatan per kapita yang paling sesuai digunakan untuk pengkiraan kita. Okay. Kita nak guna KNK ke ataupun KDNK? KDNK. Yes, thank you. Juga sama, kita akan guna KDNK juga. Okey, macam tadi kalau kita nak hitung kadar pertumbuhan ekonomi, kita pun pakai data KDNK. Kenapa? Ini adalah keluaran dalam negeri kasar. Bermaksud kita akan ambil kira faktor pengeluaran. Tak kisahlah warga negara ke warga negara asing ke di dalam negara Malaysia. Bermaksud kalau kita nak hitung pendapatan per kapita bagi sesebuah negara, kalau tak ada data KMP, kita akan pilih KDNK. Dia adalah lebih sesuai digunakan. Okey? Jadi sekarang misalkan tunjukkan, ingat pendapatan per kapita dekat sini kita akan pakai KDNK ya. Okey, kita guna balik rumus itu, kita guna balik soalan tu, pendapatan per kapita. Okey, apakah rumus dia? KDNK bahagi jumlah penduduk. Okey, thank you. KDNK bahagi jumlah penduduk. Okey, tetapi kalau katakan saya nak rumus saya lagi tepat, anda sebenarnya boleh tulis yang ini adalah KDNK benar. Kenapa? Sebab kan tadi kita sudah kata semua maklumat yang ditunjukkan dekat sini adalah maklumat yang benar. Okey, tetapi apa-apa pun kalau katakan Miss, saya tak tulis benar dekat sini. Boleh ke kalau saya hanya tulis KDNK saja? Okey, tetap diterima juga. Okey, boleh diterima ya. Okey, sekarang kita tunjuk pengkiraan untuk KDNK bahagi jumlah penduduk dan kita fokus untuk tahun 2010 dulu. So KDNK 53,205.4 juta. Lepas tu bahagi yang ini 26,000 sini ribu orangnya. Apa kita masukkan dulu. Okey. So KDNK benar kita tulis 5325.4 yang ini adalah juta. Penduduk kita 26,002. Yang ini adalah ribu. Ingatlah sini ada point. Okey, sekarang soalan saya. Kalau katakan saya guna juta, juta tu belakang ada berapa kosong? 6. Okey. Kalau saya kata ribu, 3. okey. Bermaksud, kalau yang ini pengiraan anda sepatutnya guna 5305.4 kan? So, tadi kata ada 6 kosong. Ini kita pindah ke belakang. So, bermaksud ada 5 kosong dekat sini. Okey. Dan kemudian untuk ribu, kan kata ada 3 kosong kan? Anda bahagi 26002 ribu. 3 kosong kat belakang. Jadi pengkiraan anda sepatutnya sedemikian. Sekarang berdasarkan pengkiraan ini, saya nak tanya, berapakah jawapan anda? 2046.2. 2046.2. Itu saja ke jawapan anda? RM. Sebut RM.
jawapan anda kalau katakan anda dapat tunjuk 2046.2 ya. Okey. Tapi anda tak tulis RM. Jawapan ini kira salah tau. Pastikan mesti ada unit ukuran untuk setiap jawapan bagi soalan kuantitatif terutama dia. Okey, yang kita kira ini adalah untuk tahun 2010. Juga sama, kita kena kira untuk tahun yang seterusnya. Okey, jadi kita akan sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual. Okey, tulis tahun. Yang ini adalah pendapatan per kapita. Okey, jangan lupa tulis kurungan RM. Tahun 2010, 11 dan tahun 2012. Untuk tahun 2010, salin balik yang ini. Okey, sekarang kita cuba tengok untuk tahun 2011. Apakah jawapan anda? 2094.98. Yes, inilah jawapan dia. Betul. Okey, untuk tahun 2012 pula. 2170.50. Okey, 50 tu tulis 5 saja pun boleh diterima. Ya, betul. Ini baru adalah jawapan yang betul untuk pendapatan per kapita. Okey? So kira semula ya, majoriti pelajar akan salah disebabkan dia tak nampak yang ini. Juta dengan ribu yang menyebabkan jawapan anda salah. Okey, please be alert lah bahagian ini. Okey, kita sambung lagi. Soalan yang terakhir, soalan D. Berdasarkan jawapan B dan C. So, maksudnya nanti kita akan gunalah maklumat yang ada B dengan C kat sana. Dan kita perlu jelaskan apa hubungan antara taraf hidup dengan kadar pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Okey, untuk maklumat anda, penerangan ini perlu dijelaskan melalui data yang anda sudah cari tadi. Okey, sebelum Mr. teruskan, saya nak beritahu sebenarnya bahagian ini saya nak tanya sikit. Taraf hidup. Macam mana kita boleh ukur taraf hidup? Dengan menggunakan apa? Pendapatan per kapita. Yes, pendapatan per kapita. Dan kita kata kalau pendapatan per kapita tinggi. Okey, tinggi ya. Taraf hidup sepatutnya macam mana? Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi taraf hidup rakyat. Yes, good. Okay, ingat dia hubungan dia adalah secara langsung. Kalau katakan pendapatan per kapita tinggi, taraf hidup adalah tinggi. Okay, sekarang soalan ini dia nak kaji pasal hubungan dengan kadar pertumbuhan ekonomi. Untuk maklumat anda, apabila kita nak kaji pasal taraf hidup dengan kadar pertumbuhan ekonomi, kalau ikut berdasarkan teori, kedua-duanya adalah berhubungan secara positif punya. Okey, cuba tengok yang ini. Okey, ini adalah video instructional lah. Slide saya yang tunjukkan melalui video instructional saya. Okey, anda boleh nampak kalau kadar pertumbuhan ekonomi meningkat, memang KDNK per kapita benar dia meningkat juga. Dan itu menunjukkan taraf hidup pun naik lah. Itulah sebab kita kata kalau kadar pertumbuhan ekonomi meningkat, taraf hidup rakyat Malaysia pun akan naik juga. Tengok kedua-dua pun naik. Dia adalah menunjukkan hubungan yang positif. Okey, tetapi sekarang walaupun anda kata, oh miss, kalau berdasarkan teori yang dipelajari saya sudah tahu dia berhubungan positif. Okey, disebabkan soalan dia tanya dengan berdasarkan jawapan B dan C. Bermaksud ulasan anda kena huraikan berdasarkan data yang diperoleh. Okey, dan mungkin data itu bercanggah dengan teori yang telah dipelajari punya. Tak apa, kita jawab ikut data yang kita dapat saja. Okey, sekarang kita cuba tengok hubungan dia ya. Okey, kita akan tengok hubungan yang ini dan kita banding dengan pendapatan per kapita. Okey, saya nak senang nak senang untuk buat perbandingan kan. Jadi saya masukkan kadar pertumbuhan ekonomi punya data dekat sini ya. Supaya senang bagi kita tengok hubungan dia nanti.
Okey, ini adalah jawapan untuk kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, sekarang saya nak anda fokus. Okey, kejap ini saya bacakan dulu. Okey, sekarang Miss nak anda fokus dari tahun 2010 ke tahun 2011. Okey, sila beritahu saya pendapatan per kapita dia macam mana? Naik. Ya, menaik. Kadar pertumbuhan ekonomi. Dia menurun. Okey, satu naik, satu turun. Hubungan apa tu? Songsang. Hubungan songsang, okey, ataupun negatif. Okey, jadi sekarang kita nak jawab soalan dia ya. Ini adalah soalan D. Okey. Tadi kita kaji dari tahun 2010 ke 11 kan. Jadi anda bermula dengan ayat ini. Okey, dari tahun 2010 ke tahun 2011 kita beritahu bahawa pendapatan per kapita kita adalah meningkat. Okey, jadi anda pun tulis. Okey. Pendapatan per kapita meningkat. Tetapi sekarang soalan dia nak kita kaji pasal apa? Dia nak guna taraf hidup. Kita jawab ikut kehendak soalan. Kita beritahu bahawa taraf hidup dia naik. Okey, sebab pendapatan per kapita dia naik ya. Okey. Beritahu bahawa taraf hidup. Anda sebenarnya boleh buat kurungan. Ini diuji melalui pendapatan per kapita. Okey, dia adalah meningkat. Okey. Dan pertumbuhan ekonomi dia kalau berdasarkan yang ini kita dapati dia adalah menurun. Okey, lepas tu full stop, beritahu bahawa dia adalah hubungan dia okey, adalah secara songsang. Ataupun anda bagi tahu negatif pun boleh. Okey? Okey, saya ulang kata kunci kat sini. First, anda mesti ada mention tahun itu. Dan kemudian sebab soalan dia tanya pasal taraf hidup dengan pertumbuhan ekonomi, pastikan anda ada tulis balik kedua-dua ini. Bagi tahu hubungan dia. Sebab kita dapati bahawa taraf hidup kita naik akibat pendapatan per kapita naik dan pertumbuhan ekonomi kita turun. Okey, dan bagi tahu juga hubungan songsang. So, apa yang saya underline itu adalah kata kunci dia. Okey, kita terus lagi sebab kalau berdasarkan soalan tersebut, dia bukan saja minta dari tahun 2010 ke 11. Dia kata hingga 12. So, bermaksud sekarang yang kita nak kaji itu, kita akan fokus dari tahun 2011 ke tahun 2012. Okey? Okey, tengok yang ini. Kali ini saya guna yang warna kuning lah. Okey. Dari tahun 2011 ke 12. Okey, cuba tengok yang ini ya. Sila beritahu saya pendapatan per kapita dia macam mana? Pendapatan per kapita dia meningkat. Okey. Kalau kadar pertumbuhan ekonomi dia juga meningkat. Okey, thank you. So sekarang anda dapati bahawa kedua-dua pun naik. Fikir apakah hubungan dia. Dan anda kena sediakan jawapan anda dalam ayat yang sedemikian. Jadi, sila beritahu saya ayat kamu akan jadi macam mana? Dari tahun 2011 ke tahun 2012, taraf hidup kurungan taraf hidup iaitu pendapatan per kapita meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Maka hubungannya adalah secara tadi songsang, kita boleh pakai negatif juga. Sekarang kamu punya hubungan tu macam mana? Secara positif. Yes. Okey, kalau anda tak nak guna positif, anda boleh guna yang ini. Sama ada positif ataupun langsung. Boleh pilih salah satu. Okey, itu sebagai hubungan lah. Bagi tahun 2011
11 ke tahun 2012. Jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan kuantitatif 9 ini, okey?